9.4 implicit differentiation. Biasa sebelum ni kita lihat function kita bermula daripada y equals to berapa. Jadi terus kita akan dapat dy dx. Sebelum ni kita belajar diberi function y sama dengan sebarang function lah, maka terus kita akan dapat dy over dx. Ini yang biasa lah. Okay? Yang ni tak boleh dipanggil sebagai implicit. Implicit ni maksud dia x dan y itu dia bercampur macam ni lah. Jadi kalau kita nak cari dy dx, dia tak boleh ubah jadikan y sebagai tajuk. Okay? Kalau kita cuba jadikan y sebagai tajuk, dia akan jadi kompleks. Okay? Jadi kita biar je. Ini dipanggil implicit function. Sama juga untuk contoh yang kedua, x dan y itu dia bergabung. Kemudian kalau kita nak jadikan y sebagai tajuk, memang susah. Okay? Jadi kita terus dia differentiate. So tak payah jadikan y sebagai tajuk. Okey. Ni dalam nota tak ada ni. Saya tambah je supaya kita terus fokuskan kepada bagaimana cara kita nak differentiate. Okey, kita lihat contoh. Kalau katakan saya nak differentiate respect to x. Jadi kalau kita lihat bila respect to x, kalau yang kita nak differentiate tu sama dengan yang kita nak sama dengan dia punya variable dia, maka kita akan differentiate seperti biasa. So kita akan dapat berapa? Terus 2x. Selesai. Kemudian untuk yang y kuasa 2, dia tak sama dengan kita punya differentiation. Kita nak differentiate respect to x, tak sama. Jadi kita differentiate macam biasa dulu. Kemudian dia akan ada tambahan dy over dx. Tambahan ni kita buat sebab kita sepatutnya differentiate respect to x, sedangkan dalam kita punya ni mana ada x. So differentiate dia macam biasa 2y, tapi ada tambahan dy dx. Kalau katakan kita punya ni z kuasa 2, maka kita akan ambil 2z dz over dx. Boleh tak? So yang lain ni biasa lah. Okey, kemudian untuk yang kedua, katakan saya nak differentiate respect to y. Untuk sebutan yang pertama ni, ada tak y? Tak ada kan? Jadi kita akan differentiate macam biasa, tetapi ada tambahan dx dy. Tambahannya sebab dalam kita punya function ni tak ada pun y. So dx dy. Untuk yang kedua ni, apa jawapan ni? Ada tambahan tak? Tak ada, sebab dia selari dengan kita punya differentiation. So bila kita faham ni, maka kita bolehlah jawab untuk soalan yang lain. Okey tak? Tengok contoh lain. Okey, jadi untuk jawapan yang pertama, apa jawapan dia? 2y, ada kita? Dy dx. Sebab kita nak differentiate respect to x, sedangkan kita tak ada pun x. Kita cuma ada y kuasa 2 je. Okey, untuk yang b pula, b, kita lihat ada dua fungsi. Yang pertama x cube, yang kedua adalah y. Antara x cube dan y itu adalah darab. Jadi tak boleh lah differentiate terus, mesti guna product rule. Okay? Maka kita akan buat product rule. Buatlah u sama dengan x kuasa 3, v sama dengan y. Differentiate respect to x. So 3x squared. Dah settle. Kemudian differentiate respect to x juga. Apa jawapan dia? 1 multiply by dy dx. Kemudian kita darab silang. Kalau produk, kita boleh mula pada kiri. So jawapan tadi d over dx x cube y equals to, so darab x kuasa 3 dy dx, produk tambah 3x kuasa 2y. Dah selesai. Okey, yang ketiga sama juga, kita ada dua function ni, 1 dan 2. Antara 1 dan 2 ni adalah darab. Jadi yang C ni masih guna product rule. So yang pertama x, yang kedua adalah dy dx. dy dx. Differentiate yang pertama respect to x. So yang ni 1
Yang ini apa jadi? First derivative kita differentiate kali yang kedua. Ya, dia akan jadi second derivative lah. Cara penulisan dia macam tu. D yang pertama, D yang kuasa 2. Yang di bawah tu X yang kuasa 2. Kemudian product rule, kita boleh mulakan daripada kiri. Nak mulakan daripada kanan pun boleh juga. X dy dx sama dengan, so saya akan ambil X second derivative, kemudian plus 1 multiply by dy dx. So macam tu je. Okey, kemudian untuk soalan D ni, kita nak differentiate, tapi dalam tu adalah ln. Bila ln, seloknya kita gunakan properties ln xy, dia sama dengan apa? Ln x plus ln y. Bila soalan ln, kita guna property dulu. Kalau bahagi, kalau bahagi kita akan buat tolak. Kalau darab, tambah. Maka yang soalan ni kita boleh ubah. Saya ubah. Jangan differentiate terus daripada sini. Kita ubah ln x plus ln y. Kemudian barulah kita differentiate. Differentiate ln dapat apa? 1 over x. Differentiate in bracket ni, multiply by 1. Kemudian yang kedua, differentiate ln lagi, 1 over y. Differentiate in bracket 1. Adakah dia akan berhenti di situ? Sebab kita nak differentiate respect to x, sedangkan x tak ada. So tambahan dy over dx. Ada kan? Ya betul ni. Awal lagi ni. Ini target hari ni saya nak habiskan 49 ni. Okey. Ada? So macam itulah kita simplify ni. So 1 over y dy dx. Okey tak? Lagi kita nak differentiate respect to x, exponent x tambah y. Kalau exponent, step yang pertama kita differentiate kuasa dia. Differentiate x dapat apa? 1. Differentiate y, 1 multiply by dy dx. Kemudian salin soalan, maka 1 plus dy dx eksponen x tambah y. Dah macam tu lah. Okey, soalan 19F, kita nak differentiate respect to x for sin x minus 1. Okey, jadi step yang pertama kita akan differentiate sin. Differentiate sin, kita akan dapat cos. So kita akan dapat cos. Kemudian yang dalam kurungan ni kita salin je. Kemudian kita akan differentiate in bracket. Okay. So bila kita differentiate in bracket, so multiply by differentiate x dapat 1. Kemudian differentiate y, kita akan dapat dy over dx. Okay. dy over dx. Okey, kita lihat. Kadang-kadang kita jumpa soalan find dy dx. Kemudian diberi function ln xy equals to e to the power of y. Sama juga kita jumpa ln lagi. Bila jumpa je ln, kita jangan differentiate. Kita pecah dulu. Ln y equals to e to the power of y. Kemudian kita differentiate macam tadi. 1 over x multiply by 1. Sama je tadi. Ini pun sama, 1 over y multiply by 1, tapi ada tambahan dy over dx. Kemudian kalau eksponen differentiate kuasa, dapat apa? 1 multiply by dy dx. Salin soalan. Tapi soalan nak dy dx, maka kita factorize dy dx. So saya buat dy dx, saya factorize yang sebelah kiri ni y. Sebelah kiri adalah 1 per y. Yang ini saya bawa ke sebelah kiri, tolak. Okay tak? Sama dengan negatif 1 per x. Ada yang tak nampak?
Ada yang berjeru, kabur. Okey tak ni? Ni divide x sebelah kanan tu saya bawa ke sebelah kiri sebab saya nak gabungkan dengan 1/y sebelah kiri tu. Dan factorize sebab kita nak satu je divide x. Sekarang ada 2. So kita factorize. Kemudian kita bila nak bawa ni ke sana, seloknya kita samakan denominator dia. Okey tak? Kemudian maka dapatlah jawapan. Saya bawa ke sebelah kanan, terbalik je lah. Okay, y over x 1 tolak y eksponen y. Berikutnya soalan 21. Ini pun sama juga, kita nak mencari dy dx. Jadi saya buat terus. Differentiate y dapat apa? Terus 1 multiply by dy dx. Selesai. Differentiate cos. So ingat dia. Differentiate sin dapat cos. Kalau saya differentiate cos bermula dengan c kan, mesti ada negatif. So tengok balik. So yang cos ni akan jadi negatif. Ni negatif. So saya buat negatif sin. Sin y. Adakah kita akan berhenti di sini? Mana boleh, sebab kita nak differentiate respect to x. Sedangkan mana ada x? So mesti ada tambahan dy over dx. Sama dengan differentiate x. Ini selamba ni. Differentiate cos. Negative sin. Sama. Kemudian kita lihat sebelah kiri ada 2 dy dx. Mana boleh? Kita nak satu je. So factorize 1 minus sin y. Maka dy dx 1 subtract to sin x divided by 1 minus sin y. Soalan 22, determine the value of dy dx. Kita nak cari value. Point, kena ingat yang pertama x, yang kedua tu y. Okey, kita cari dulu untuk yang ni. Okey, kita terus differentiate, dapat apa? Turunkan kuasa dapat 9, y kuasa 2. Ada tambahan tak? Ada, sebab dia tak ada x. Tambah je dy over dx. Tolak. Ini seloknya tukar kepada negatif 2x kuasa negatif 2. Kita baca yang ni. Turunkan kuasa, dapatlah positif 2x kuasa negatif. Tolak 1 daripada kuasa negatif 3. Dah, selesai. Ni tak payah tambahan. Okey, dah ada. Okey, kita teruskan lagi. Hilang lagi. Okey, ada. Ha? Apa empatnya? Oh, okey. Ni saja ni. Jadi kita turunkan kuasa negatif 2 darab dengan negatif 2, so kita akan dapat positif 4. Kemudian kuasa kurang 1 daripada kuasa, so tolak 2 tolak 1, so dapatlah negatif 3. Untuk yang sebelah kanan pula, disebabkan dia ni adalah xy, saya ada. Yang ada saya hilang pula. Cuba yang ni. Tak boleh juga. Ada? Yes. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian sebelah kanan dia gabungan x dan y. Jadi tak bolehlah kita differentiate x dapat 1. Differentiate y kuasa 2 dapat 2y dy dx. Mesti guna product rule. Jadi untuk yang berikutnya mesti guna product rule.
So kita akan ambil U sama dengan X, V sama dengan Y kuasa 2. So differentiate 2Y dy dx. Okey tak? Kemudian bila produk boleh mula di mana-mana je, kiri ke kanan. Jadi untuk sebelah kanan saya akan ambil X darab dengan 2Y dy dx. So dapatlah 2XY dy dx. Kemudian kita tambah dengan Y kuasa 2. Jadi untuk yang sebelah kanan ni kena hati-hatilah. Sebab dia bergabung. Bila bergabung je tak boleh differentiate X dapat 1, Y kuasa 2 dapat 2Y dy dx. Tak boleh. Dia mesti guna produk dulu. Kemudian tapi soalan dia nak cari nilai. Okey, kalau ikut kaedah kita biasa, kita kena cari dulu dy dx. Yang kita factorize kan. Kalau soalan tu nak cari nilai, tak payah kita simplify dy dx tu berapa. Ganti nilai terus. Sebab soalan bukan nak dy dx, dia nak value. So gantikanlah X tu dengan X. Sorry, X tu dengan X pula. X dengan 2. Y dengan 1. So saya gantilah 9 dy dx tambah 4 per 2 kuasa 3. Okey tak? Sama dengan 2 darab 2, 4. 4 darab 1, 4. Dy dx ni biar je. Tambah Y kuasa 2, 1 kuasa 2, 1. Jadi kalau kita jumpa soalan macam ni, tak payah jadikan dy dx sebagai tajuk. Ganti nilai terus. Kemudian 9 dengan 4 ni boleh gabung, dapatlah 5 dy dx. Kemudian 1 tolak dengan 4 per 8. Maka dapatlah dy dx setengah bagi 5, 1 per 10. Okey, kita lihat soalan A. Kita nak mencari second derivative. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu first derivative. So xy plus y squared equals to 3. So kita akan differentiate respect to x. Jadi untuk yang pertama ni, kita lihat antara x dan y ni dipisahkan dengan darab. Maka untuk selesaikan ni mesti guna product rule. So untuk yang ni mesti guna product rule. Okay, so kita differentiate x, ataupun kita boleh gunakan product rule. Yang pertama adalah x, yang kedua adalah y. So differentiate, kita akan dapat 1, yang ni kita akan dapat dy over dx. Jadi kalau product rule kita darab silang je. Jadi untuk yang pertama ni kita boleh tulis x dy dx, kemudian tambah dengan darab silang yang ke kiri. So dapat y. Okey, kemudian kita teruskan lagi, differentiate y squared. So kita akan dapat 2y. Disebabkan untuk sebutan kedua ni tak ada pun x, maka kita perlu tambahan dy dx. Kemudian differentiate 3 dapat 0. Okey, kemudian bila kita factorize dy dx, kita akan dapat x plus 2y. Okey. Kemudian yang y ni saya bergerakkan ke sebelah kanan. Maka dy dx adalah negative y over x plus 2y. Okey, kemudian seterusnya kita nak mencari second derivative. So daripada sini kita akan gunakan pula quotient rule. Sebab antara atas dan bawah ni adalah bahagi. So untuk second row ni kita differentiate negative dy dx. Yang ini kita akan dapat 1 plus 2 dy dx. Okay. Kemudian kita nak menggunakan quotient rule, maka mesti bermula daripada kanan. Kita multiply, cross multiply, tapi bermula daripada kanan. So bila kita teruskan, dy d squared y over dx squared equals to, so kita darab silang, maka kita akan dapat x tambah 2y multiply by negative dy dx. Kemudian subtract 2, kita darab yang ke kiri pula. So in bracket negative y multiply by 1 plus 2 dy dx. Okay. Kemudian kita permudahkan
untuk dy dx ni kita perlu ganti. Ini jangan lupa kita mesti bahagi dengan x tambah 2y squared. Ini dalam formula quotient rule. Kemudian untuk dy dx ni kita perlu gantilah. Ini kita dah ada tadi, kita perlu ganti. Okey, so kita teruskan. Untuk yang di atas ni kita kekalkan, kemudian kita gantikan dengan tadi negative dy dx. Okey. Negative dy dx kita boleh gunakan y over. Okey, kita gantikan. So jangan lupa kita ada negatif, so kita boleh tulis y over x plus 2y. Kemudian ini akan jadi positif y. Kemudian kita akan ambil 1. Tolaklah pula. Tolak. Okey, betul. Okey, kemudian kita boleh gantikan. So ini tambah 2 dy dx tu adalah negatif, dy dx adalah negatif y over x tambah 2y. Ini kita lihat tadi pada yang kita dapat tadi. Ini adalah x tambah 2y kuasa 2. Okey, so yang di atas ni nanti kalau kita permudahkan, okey, kita boleh cancel ni. Yang ni kita boleh cancel. So tinggallah y. Okey, kemudian kita permudahkan. Jadi yang di atas ni kita akan dapat y. Yang ni kalau kita expand kita akan dapat y juga. Dan kalau kita expand dapat negatif 2y kuasa 2 per x tambah 2y. Kemudian step berikutnya kita samakan denominator ni. Maksudnya kita akan ambil x tambah 2y. Kemudian kita akan darab silang. Yang ini kita boleh baca dia sebagai 2y. Okay. Jadi kita ambil ni, kita darabkan dengan kurungan yang ni, darabkan dengan 2y. So kita akan dapat 2xy plus 2y squared. Ini hasil daripada yang ini darab dengan sebelah kiri. Okay. Kemudian untuk tingkat yang 3 ni kita boleh gabungkan dengan tingkat 2. So kita gabunglah. Itu yang dapat kuasa 3 tu. Okay. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya untuk yang di sini, okay, kita kalau nak kaitkan daripada punca soalan, ini saya boleh factorize. Kita akan dapat xy tambah dengan y kuasa 2. Okay. Ini kita kalau rujuk daripada sini, nilai dia adalah 3. Ini kalau rujuk pada punca soalan, yang ini nilai dia adalah 3. Maka kita boleh ubah penulisan. Ini sama dengan 2 darab 3 perkan dengan x tambah 2y kuasa 3. Okay. Maka jawapan akhir dia kita boleh tulis sebagai 6. So jawapan akhir kita boleh tulis sebagai 6 per x tambah 2y kuasa 3. Okey. Jadi hati-hati bila kita selesaikan ni, kemungkinan mungkin kita boleh permudahkan lagi, kita kaitkan dengan punca soalan. Okey. Saya ambil B je. So differentiate x kuasa 2. Dapatlah 2x. Kemudian 2y dy dx equals to 0. Kan senang. Kemudian kita proses, jadikan dy dx sebagai tajuk. So dapat negatif x over y. Selesai. Okay. Kemudian kita dapatkan second derivative. Ini kamu pilih lah. Kalau kekalkan bentuk dia ni, kita mesti guna quotient rule. Kalau kekalkan. Kalau katakan masih nak guna product rule, kita akan ambil negative x y kuasa nanti 1. Jadi pilih mana kamu nak. Kalau sukakan cabaran, kekalkanlah quotient rule. So yang pertama, u adalah negative x, v ni adalah y, u prime negatif 1, v prime akan jadi prime minister ada dy dx. Dah. Kemudian disebabkan quotient rule, mulakan daripada kanan.
Kalau produk tak kisah, kiri ke kanan. Tapi kalau quotient mesti mula pada kanan. Kemudian kita akan bahagi dengan y kuasa 2. Y kuasa 2 sebagai quotient rule. Kemudian yang ni pun sama, dia akan bahagi dengan y kuasa 2. Ini pun bahagi dengan y kuasa 2. Kemudian yang ni kita kena permudahkan lagi. Kita permudahkan lagi. Kita samakan dia punya denominator dia untuk yang di atas. So y ini akan dapat negatif y kuasa 2. Kemudian tolak dengan x kuasa 2 per dengan y kuasa 2. Kemudian kan saya dah bagi tahu dah, kalau kita ada fraction 3 tingkat, maka tingkat 3 ni dia boleh pergi ke 2. So kita boleh buat a over bc. Sama cerita dengan ni. Ini kalau kita permudahkan ni, saya boleh negatif y kuasa 2 tambah x kuasa 2 per dengan y kuasa 3. Yang ini berapa nilainya? Berapa nilai dia? Kadang-kadang kita terpaksa baca balik daripada soalan. Berapa nilai? 4. Maka jawapan akhir dia adalah negatif 4 per y kuasa 3. Jadi hati-hati ni. Dalam soalan kadang dia macam tu. Kita biasa kita differentiate, okey dah. Tapi sebenarnya kita boleh permudahkan lagi. Permudahkan lagi, lihat. Mungkin ada kaitan dengan punca soalan. Macam ni lah. Okey, seterusnya kita lihat contoh 24. Kita dah beri y sama dengan eksponen kuasa negatif x cos x. Kemudian kita nak show, ni sebenarnya show that d squared y over dx squared plus 2 dy dx plus 2y equals to 0. Maknanya kita perlu dapatkan dulu dy dx, kemudian kita perlu dapatkan second derivative, kemudian kita gantikan sebelah kiri, kita kena tunjukkan mesti dapat 0. Okey. Jadi yang pertama kita mulakan daripada y equals to eksponen negatif x cos x. Okey. Jadi kita lihat di sini kita ada dua function, eksponen dan cos dipisahkan dengan darab. Maka kita mesti menggunakan product rule. Jadi kita gunakan product rule, kita boleh gunakan uv ataupun saya boleh buat terus table. So u kita adalah eksponen negatif x, kemudian yang kedua adalah v cos x. Differentiate cos dapat negatif sin x. Okay. Ini adalah product rule, maka kita boleh mulakan daripada kiri. Kita darab kiri ke kanan. Okay. So kita akan dapat dy dx. Dy dx adalah, ini kita gunakan product rule. So kita akan dapat negatif eksponen negatif x sin x. Kemudian kita akan tambah, kita akan tambah dengan negatif eksponen negatif x cos x. Ini hasil daripada product rule. Hasil daripada product rule. Kemudian kita simplify dulu. So saya boleh factorize negatif eksponen negatif x. So kita akan dapat sin x plus cos x. Okay. Yang pertama adalah negatif eksponen negatif x. Kemudian yang kedua adalah sin x tambah cos x. Okay. So yang ini kita akan differentiate. So kita akan dapat negatif, differentiate kuasa dapat negatif 1 darab negatif, so positif negatif x. Yang ini kita akan dapat cos x, differentiate cos dapat negatif sin x. Kemudian kita darab silang, boleh bermula daripada kiri ke kanan. Okay. So untuk second derivative kita akan dapat, so saya darab ni, so negatif eksponen negatif x, kemudian in bracket cos x minus sin x, kemudian kita darab silang ke kiri pula. So kita akan tambah dengan eksponen negatif x in bracket sin x plus cos x. Okay, jadi kalau kita mulakan daripada left hand side, so kita akan gunakan second derivative plus 2 first derivative plus 2y. Okay,
So second derivative kita boleh expand daripada sini. Ni kalau saya expand, so kita akan dapat negatif eksponen negatif x cos x, kemudian plus eksponen negatif x sin x. Kemudian yang kedua ni pun kita expand juga. So kita akan dapat plus eksponen negatif x sin x, kemudian plus eksponen negatif x cos x. Ini untuk second derivative. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali dy dx. So ini pun saya expand juga. Kita akan dapat negatif eksponen negatif x sin x. Kemudian kita tambahkan dengan negatif eksponen negatif x cos x. Tutup kurungan. Ini mesti darab dengan 2. Kemudian kita tambah lagi dengan 2 darab y. Y kita adalah eksponen negatif x cos x. Okay. So kita lihat bila kita jumlahkan dapat tak 0. Okay. So kalau kita semak, ada yang kita boleh hapuskan. Negatif eksponen cos kita boleh cancelkan dengan cos. So yang ni kita boleh cancelkan, ini dah jadi 0. Kemudian yang kedua kita boleh cancelkan untuk sin. Sekarang sin kita ada 2. Okay, sin kita ada 2. So ini kita boleh cancel 2 eksponen negatif x sin x. Kita boleh cancelkan dengan yang ni lah, 2 negatif 2 eksponen. So ini kita boleh cancel. Kemudian yang tinggal adalah 2 negatif 2 eksponen negatif x cos x. Kita jumlahkan dengan ini, kita akan dapat 0. Maka keseluruhannya adalah 0. Maka kita telah berjaya shown. Parametrik, ini yang terakhir kan? Parametric differentiation. Ni parametrik ni, sebenarnya kita hanya perlu tahu chain rule je. Kalau kita dah main chain rule, settle. Chain rule ni biasanya melibatkan kalau kita ada x, kemudian kita ada y. Kemudian biasa sebelum ni kita belajar, dia ada satu lagi variable u. Sekarang ni bila sebut parametrik, dia gunakan variable t. Bila 3 je unknown, maka mesti guna chain rule. Jadi kalau soalan tu minta cari dy dx, kita ada x, kita ada y, kita ada t. Bila nak cari dy dx, gunakan chain rule biasa, dy dt. Sebelum ni kita belajar dy du. Sekarang dy dt multiply by dt dx. Untuk yang second derivative ni, macam tadi kita lihat, kalau kita dah ada first derivative, nak dapatkan second derivative, saya ambil lah daripada sini, differentiate. Tapi untuk parametrik kena hati-hati. Kalau kita setakat differentiate daripada yang pertama, itu bukan jawapan. Dia ada tambahan. Tambahan ni biasa kamu tinggal. Dari tambahan, darab dengan dt dx. Kalau terlupakan tambahan ni, kamu ingat balik chain rule. Dia akan ulang yang kanan ni. Ni dengan sebiji ni. Kalau terlupa. Kadang terlupa nak darab dengan apa? Tengok balik chain rule yang pertama tu. Sebelah kanan tu apa? dt dx. Okay. Jadi untuk parametric differentiation, bila nak cari second derivative, memang differentiate daripada dy dx, tetapi dia ada darab dengan tambahan dt dx. So kita akan ambil daripada yang pertama, kita akan differentiate x respect to apa? T, jiran sebelah kanan. So apa yang mana? 6t kuasa 2, settle. Untuk y pula, so dy over dt. Apa jawapan? Yes. Kemudian soalan bukan tanya ni. Ni cuma layan perasaan je ni. Soalan tanya dy dx tu berapa? So tak boleh lah saya buat terus, sebab dia melibatkan ada 3 pemilih ni. X ada, y ada, t ada, yang ketiga pula. So mesti guna chain rule. So dy, ambil yang ketiga tu dt multiply by dt dx. Kalau kita nak semak betul tak formula ni, saya boleh cancel dt ni, mesti dapat sebelah kiri. Kalau kita nak semak formula ni betul ke salah. Kemudian kita ganti dy dt. Dy dt ni adalah 8t. Hati-hati sebab kita punya formula, kita ada tadi dx dt, tapi dalam formula dt dx.
So terbalik je lah, 1 over 6t squared. Selesai ke lah, macam 4 per 3t. Untuk yang first derivative ni okey, senang. Okey, yang pertama kita dapatkan dulu dx dt. So kita akan dapat turunkan kuasa negatif 4, kemudian tolak 1 daripada kuasa dapat negatif 3. Kemudian jangan lupa kita akan differentiate in bracket penutup dia. So negatif 1. So kita akan dapat 4 per 1 tolak t all cube. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan dy dt. Dy dt, yang ini kita mesti gunakan chain rule. Kita mesti gunakan chain rule. So chain rule kita boleh ambil yang di atas t, yang sebelah bawah tu 1 tolak t. Kemudian second row ni kita differentiate. Kemudian kita akan darat silang. So daripada table ni kita boleh gunakan 1 minus t, kemudian subtract tu negative t. Kemudian jangan lupa divide by 1 minus t all squared. So ni kalau kita permudahkan, kita akan dapat 1 over 1 minus t all squared. So daripada sini kita terus dapatkan dy dt, dy dx dengan cara menggunakan chain rule. Dy dt multiply by dt dx. Dy dt kita adalah 1, kemudian 1 tolak t semua kuasa 2, darabkan dengan yang ini. Kena hati-hatilah, yang kita ada ni sekarang yang dx dt, yang kita nak adalah dt dx. So terbalikkan. So kita akan ambil, so kita akan dapat 1 tolak t kuasa 3 per dengan 4. Dia akan jadi terbalik. Kemudian ada yang kita boleh cancel. Ni kita boleh cancel, tinggallah kuasa 1, maka kita berjaya tunjukkan 1 per 4 1 tolak t. So kita dah berjaya tunjukkan. So kita seterusnya kita nak mencari second derivative. Kita dah ada dy dx, jadi kita boleh terus differentiate. Bila kita dapatkan second derivative, kaedah dia adalah kita akan differentiate respect to t untuk yang kita dapat tadi, dy dx. Kemudian jangan lupa kita akan darab dengan dt over dx. Ini untuk parametric differentiation. Second derivative bukan kita dah ada ini terus differentiate, dia ada tambahan dt dx. So daripada sini tadi kita akan differentiate. Ini maksudnya simbol untuk kita differentiate daripada first derivative. So differentiate ini kita akan dapat 1 per 4, kemudian differentiate 1 tolak t, kita akan dapat negatif 1. Ini differentiate daripada dy dx. Kemudian kita darabkan dengan, kita tengok balik, kita dah ada tadi dt dx yang kita terbalikkan tadi. So kita ambil 1 tolak t kuasa 3 perkan dengan 4. So kita permudahkan, ni kita boleh dapat negatif 16. Negatif 1 per 16, kemudian 1 tolak t kuasa 3. Okey, kita cari dy dx. Dy dx. So saya ambil yang ni. So kita akan dapat x sama dengan, ini pun susah juga ni. Okey, jadi yang ini memang kita nak dapatkan dx dt, tetapi tak semudah yang biasa ni, sebab dia bergabung dua fungsi. Yang ini fungsi pertama, ni fungsi yang kedua, dipisahkan dengan darab. Jadi mesti guna product rule. Mesti guna product rule. So buatlah product rule. U sama dengan T, V sama dengan E to T. Differentiate. Ini 2 exponent 2T. Okey tak? Kemudian yang ni produk, kita boleh mulakan daripada kiri. So kita sambung balik. Dapatlah 2T exponent 2T. Kemudian tambah eksponen darab 1. Dah selesai. Yang Y ni tertinggal. So Y sama dengan E kuasa 2T. Jadi senang lah ni. So dy over dt sama dengan 2E 2T.
Differentiate eksponen mudah je. Differentiate kuasa je. Letak ke depan. Lepas tu step yang kedua, salin soalan. Kemudian soalan nak dy dx. So gunalah chain rule. Dy dt darab dt dx. Dy dt 2 eksponen 2t. Kemudian soalan nak dt dx. Terbalik kan, 2t eksponen 2t plus e 2t. Ini kalau nampak ni eksponen 2t ni boleh cancel. Boleh tak? Ada dua ke? Sepatutnya satu lah kan? Satu ke dua? Dua lah. Okey, kemudian kita dapat 2t plus 1. Okey, sudah? Settle. Kemudian, tapi soalan kan nak nilai when t equal to 0. Maka kita gantilah t equal to 0 dy dx. Sama dengan, kan dia lah 2 per 0 plus 1. Dapatlah 2. Bila kita nak dapatkan second derivative, kalau kekalkan soalan ni, saya terpaksa guna quotient rule. Quotient rule. Kalau kuat semangat lah. Kalau tak kuat semangat, saya bawa dia naik ke atas. Boleh. Kalau sukakan cabaran, buatlah quotient rule. Lemah semangat, buat je saya ni. Yang ni kalau kita differentiate terus, kita akan dapat turunkan kuasa negatif 2. Kuasa yang baru negatif 2. Betul tak? Differentiate in bracket. Ingat tak? Turunkan kuasa, kemudian kurang satu kuasa daripada yang asal, multiply by differentiate in bracket. Kemudian bawa tenang. Kita ada tambahan darab dengan darab apa tadi? dt dx. Jangan lupa ni, dt dx. dt dx, tengok balik yang tadi. dt dx. Tadi kita punya dt dx sama dengan berapa tadi? Satu per e 2t. Betul tak? Yang ni dt dx, kan? Terbalik kan? Tu 1 per e 2t 2t tambah 1. Kemudian permudahkan lah. Permudahkan. Akhir sekali kamu akan dapat negatif 4 per eksponen 2t, kemudian 1 tambah 2t kuasa 3. Betul tak? Ni gabung dengan di bawah akan jadi kuasa 3. Negatif 2 darab 2, negatif 4. Okey, kemudian kita gantilah. Bila t sama dengan 0, maka second derivative dia akan jadi negatif 4 per e to the power of 0 1 plus 0. Macam negatif 4. Memang negatif 4 lah. Boleh ke tak boleh? Jadi hati-hati dengan bila kita nak kira second derivative. Memang kita differentiate daripada dy dx, tapi dia ada tambahan. Tambahan ni kamu kena jaga ni, tambahan ni. Ini adalah ni dt dx. Okey, kita lihat contoh 28. Okey, contoh 28. So yang pertama kita akan cari dulu dx dt. Dx dt. Okey, dx dt sama dengan, okey, yang ini kita lihat eksponen multiply by cos. Ini mesti guna product rule.
Jadi kita gunakan product rule ataupun kita boleh gunakan table. Salin je E kuasa 3T, yang ini adalah cos 3T. Okay. Differentiate untuk second rule ni, differentiate exponent, so dapat 3 exponent 3T. Kemudian differentiate cos, dapat negative sin. Okay, kita akan dapat negative sin 3T. Kemudian differentiate in bracket, dapat 3. 3 ni saya letak depan. Disebabkan ini adalah product rule, kita boleh mula daripada darab silang sebelah kiri. So kita boleh tulis, okay, yang ini saya boleh tulis negatif 3. So kita akan ambil negatif 3 eksponen 3T sin 3T. Kemudian kita akan darab silang ke kiri pula. So tambah dengan 3 eksponen 3T cos 3T. Ini cuma darab silang. Okay. Ni kalau kita nak factorize, boleh factorize lah ni. Okay. Katakan saya factorize. So saya boleh keluarkan 3 eksponen 3T. So kita akan dapat cos 3T subtract to sin 3T. Okey, selesai. Okey, kemudian untuk yang kedua pula. Okey. Sama juga untuk yang kedua ni, kita nak cari dy dt. So kita lihat ini ada dua function dipisahkan dengan darab, maka mesti guna product rule. Okey. Jadi kita akan bina product rule. Yang pertama E3T, yang kedua adalah sin 3T. Differentiate kita akan dapat 3 eksponen 3T. Kemudian differentiate sin dapat cos 3T. Kemudian differentiate in bracket, letak 3 kat depan. Bila produk, sama juga kita boleh mulakan daripada kiri. Jadi untuk yang kedua ni, kita boleh dapatkan dy dt. So darab silang 3 eksponen 3T cos 3T, kemudian tambahkan dengan darab silang ke kiri 3 eksponen 3T sin 3T. Sama juga kita boleh factorize. So 3 eksponen 3T, kita boleh tulis cos 3T plus sin 3T. Okay, kita boleh tunjukkan ni, saya boleh tulis dy dx sama dengan dy dt multiply by dt dx. Ni kalau kita permudahkan, dy dt kita dah ada 3 eksponen 3t, kemudian cos 3t plus sin 3t divide by, okay, divide by bukan divide by, kemudian kita akan ada dt dx. Kita dah ada dx dt. So dt dx kita terbalikkan. Maksudnya kita letak je di bawah. Okay. So 3 eksponen 3t, kemudian cos 3t subtract to sin 3t. Okay, di sini kita boleh cancel atas dan bawah. Okay, tetapi kita nak show ada sebutan tangent. Okay. Kita nak show ada sebutan tangent. Okey, maka daripada sini setiap sebutan kita bahagi dengan cos. Setiap sebutan kita bahagi dengan cos. Kalau kita bahagi semua dengan cos, so kita sambung sini. Okay, jadi sekarang ni dy over dx semua kita bagi dengan cos. Kalau semua bagi dengan cos, maka yang pertama ni dapat 1, yang kedua akan dapat tangent 3t divide by, kemudian kita yang ni pun sama juga, 1 tolak sin over cos tangent 3t. Okey. Kemudian 1 ni kita boleh tukar.
kita boleh tukar sebagai tangent. Ni saya boleh ubah ni. Yang satu ni saya boleh tukar sebagai tangent pi over 4. Sebab kita nak show ni. Jadi kita ubah sesuai ikut keperluan soalan lah. So saya tukar tangent pi over 4 plus tangent 3t divide by, ini pun sama juga, saya akan tukar. Yang satu ni kita kekalkan. Satu tolak dengan tangent pi over 4. Yang satu depan ni tak payah tukar. Kita tukar yang sini je. Yang di sini, yang satu kat depan ni. Tukar dengan tangent pi over 4. Kemudian yang sebelah ni kekal sama. Tangent 3t. So daripada sini, sebenarnya ini adalah formula compound angle. Maknanya daripada maklumat ni, kita boleh lihat ini adalah sama dengan tangent pi over 4 plus 3t. Ni rujuk balik formula. Kalau kita ada tangent A plus B, kita akan dapat tangent A plus tangent B divided by 1 minus tangent A tangent B. Kita boleh rujuk balik kepada bentuk identity.